Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidai Hanan. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak mengambil keputusan untuk membina bangunan baharu Sekolah Kebangsaan SK Ulu Segan bagi menjamin keselamatan dan suasana pembelajaran yang kondusif untuk para pelajar serta guru di situ. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg memberitahu keputusan tersebut diambil setelah beliau mendapat tahu tentang isu yang mereka hadapi termasuk bencana banjir yang merosakkan infrastruktur sekolah berkenaan. Menurutnya, infrastruktur baharu dengan kos sekitar 26 juta ringgit itu akan dijadikan model bagi membangunkan sekolah-sekolah lain di Sarawak pada masa depan. Sekolah ini bernilai 26 juta dan bloknya adalah satu blok yang begitu cantik. Tidak ada sekolah kategori ini di Malaysia yang mempunyai keindahan yang kita lihat pada hari ini. Jadi tuan-tuan, sekolah tuan-tuan telah jadi model untuk kita membangunkan sekolah-sekolah di tempat yang lain. Dan saya akan menghantar gambar kepada Menteri Pendidikan. Inilah standard sekolah Sarawak yang harus dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Kuala Lumpur. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melawat ke bangunan baharu SK Ulu Segan di Bintulu pada Khamis. Sementara itu, Premier Sarawak berkata Jambatan Bintulu Jepak yang merentasi Kuala Kemenah dijangka siap pada Disember tahun 2023. Nombor duanya ialah Jambatan Kemenah dijangkakan akan siap pada Disember 2023. Dan jambatan ini adalah jambatan kabel stay yang dia akan menjadi satu tarikan untuk Bandar Bintulu. Terdahulu pada hari sama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari beserta rombongan telah melawat ke tapak projek jambatan berkenaan. Difahamkan jambatan itu bakal mengurangkan jarak perjalanan sebanyak 6.4 km dari lapangan terbang Bintulu ke Bandar Bintulu. Ia juga akan menghubungkan semua kawasan nod pertumbuhan koridor tenaga diperbaharui Sarawak (SKOR) seperti Taman Perindustrian Samalaju, Taman Perindustrian Matading dan Bandar Pintar Mukah. Manakala dalam sidang media sama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari memaklumkan Jepak Jaya akan terus dibangun sebagai agenda pembangunan gelombang kedua bagi bahagian Bintulu. Dan saya rasa bahawa Bintulu akan terus membangun di bawah gelombang kedua. Dan Jepak pula akan dinamakan Jepak Jaya dengan kawasan perumahan yang baru, kompleks beli belah dan juga kompleks pentadbiran. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata ia merupakan antara hasil daripada mesyuarat jawatankuasa koordinasi pembangunan negeri yang telah dipengerusikan oleh beliau pada pagi Khamis. Beliau menambah kerajaan juga bersetuju untuk menggiatkan pembekalan kemudahan utiliti termasuk bekalan air di bahagian tersebut. Di antaranya ialah bekalan air akan dipertingkatkan ke kawasan-kawasan rumah panjang dan juga kampung di bahagian Bintulu. Ia akan mengambil masa dan juga peruntukan akan kita beri, tetapi pelaksanaannya akan mengambil masa sebab dia membabitkan pipe. You have to lay the pipe at the same time the resource of water resource. Jadi ini saya rasa bahawa dalam masa 1 tahun kerja akan lebih dipergiatkan untuk membekal air dan juga elektrik. Laporan seterusnya. Sambutan pelbagai jenis perayaan di Sarawak merupakan simbolik keharmonian masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, rakyat Sarawak yang berbilang kaum dan etnik turut sama meraihkan semua perayaan seperti Gawai, Hari Raya, Tahun Baru Cina dan lain-lain.
Jelasnya perkara ini juga dilihat memberi banyak penekanan dalam mempromosikan pertukaran budaya di kalangan anak-anak Sarawak. It is noticed that the festivity put a lot of emphasis in promoting cultural exchanges among anak-anak Sarawak from different ethnicity and social background. With increased exchanges and engagement, we are in fact nurturing better mutual understanding, which is vital for enhancing inclusiveness in our society. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah semasa merasmikan majlis pembukaan perayaan Kuih Bulan Antara Budaya Kuching pada malam Khamis. Sementara itu, beliau berharap Festival Kuih Bulan Antara Budaya Kuching ini dapat diteruskan sebagai acara tahunan yang mempamerkan perpaduan dalam kepelbagaian budaya di Sarawak. Dalam program berasingan, Datuk Seri Abdul Karim menerima kunjungan hormat daripada tetamu khas edisi kedua persidangan antarabangsa mengenai pelancongan bertanggungjawab dan hospitality ICRTH 2022 di pejabatnya di Kuching pada pagi Khamis. Agenda kunjungan hormat tersebut adalah bagi menjalinkan kerjasama selaras dengan hasrat kerajaan dalam memampankan sektor pelancongan di Sarawak selari dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 iaitu menjadikan Sarawak sebagai destinasi utama dalam ekopelancongan dan penganjuran acara perniagaan di rantau Asia Tenggara. Kunjungan ringkas tersebut dihadiri oleh tetamu kehormat daripada Pertubuhan Pelancongan Dunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNWTO, Persatuan Pengembara Asia Pasifik PATA, Penerbitan Emerald, Persatuan Eko Pelancongan Antarabangsa, Bank Pembangunan Asia ADB, Duta PATA untuk Pelancongan Gastronomi, Universiti Wakayama dan lain-lain. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Karim hadir dalam majlis pembukaan edisi kedua persidangan antarabangsa mengenai pelancongan bertanggungjawab dan hospitality ICRTH 2022 anjuran Sarawak Research Society SRS dan Fakulti Pengurusan Hospitality dan Pelancongan UCSI Universiti Kampus Sarawak. Beralih ke laporan selanjutnya. Perkhidmatan Bas Ekspres melibatkan laluan antara Kuching dan Pontianak Indonesia kembali beroperasi mulai 1 September ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Chin berkata bagaimanapun tempoh percubaan perkhidmatan Bas Ekspres antara dua wilayah ini akan dijalankan dalam tempoh sebulan dan akan berakhir 30 September depan sebagai mengawal dan mengurangkan penularan wabak COVID-19 di negeri ini. Menurutnya, setakat ini 5 permit telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa Jabatan Pengangkutan Indonesia kepada operator bas di Sarawak iaitu Biaramas Bas Ekspres. Manakala untuk operator bas lain, permohonan mereka masih lagi dalam proses pertimbangan. Beliau berkata demikian semasa menyaksikan pembukaan semula perkhidmatan Bas Ekspres bas di pekarangan ICQS Terbeduk pada Khamis. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee menambah, Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sarawak juga hanya meluluskan 5 permit untuk syarikat Damri Express. Beliau memaklumkan masa operasi di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Terbeduk adalah pada jam 9 pagi hingga 6 petang, manakala ICQS Pontianak beroperasi dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Malah katanya sepanjang tempoh percubaan ini, operator bas Sarawak dan Pontianak akan beroperasi mengikut jadual ditetapkan iaitu Biaramas Express pada Selasa, Khamis dan Sabtu, manakala Damri Express pada Isnin, Rabu dan Jumaat. Di Miri pula, sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama bertepatan dengan iltizam dan konsep keharmonian sebuah keluarga besar berteraskan keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Sikitayai semasa merasmikan larian Keluarga Malaysia sempena program Merdeka at Community Keluarga Malaysia peringkat daerah Tatau 2022 baru-baru ini berkata kehadiran pelbagai lapisan masyarakat peringkat usia dan latar belakang pada program berkenaan menunjukkan keharmonian dan persefahaman antara rakyat Malaysia.
Selama 2 tahun seperti yang kita ketahui, kita merayakan bulan kebangsaan dalam suasana pandemik COVID-19. Banyak cabaran dan dugaan yang kita hadapi di sepanjang pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuklah negara kita Malaysia. Pada tahun ini kita bersyukur negara kita telah berjaya mencapai fasa peralihan ke endemik. Ini bermakna atas kepurahan dan terus teguh sebagai sebuah keluarga Malaysia. Tambah beliau, semangat keluarga Malaysia teguh bersama ini harus disemarakkan dan dihayati oleh segenap lapisan masyarakat dalam usaha kita mensejahterakan kehidupan rakyat ketika menepani cabaran ekonomi global. Manakala di Kuching, Tabung Baitul Mal Sarawak TBS telah mengagihkan zakat berjumlah 41.94 juta ringgit kepada golongan asnaf yang layak melalui 4 program utama setakat 31 Julai lepas. Pengurus Besar TBS Dato' Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili berkata, 4 program itu ialah program mengukuhkan tradisi keilmuan, program membangunkan institusi Islam, program memantapkan kebajikan ummah dan program peningkatan kemahiran ummah. Menurutnya, setiap hari bantuan daripada TBS dikeluarkan kepada penerima termasuk bayaran secara atas talian. Jadi Alhamdulillah pada hari ini seramai 48 orang yang telah menerima dengan jumlah RM60,480. Ini hanya yang dapat kami tunjukkanlah. Sebenarnya tiap-tiap hari bantuan kami keluar kepada para penerima. Ramai yang menerima dibayar secara online. Jadi hari ini kita dapat menampakkannya lah, bahasanya menampakkan supaya apa yang mereka terima akan digunakan untuk tujuan-tujuan yang dimaksudkan. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas majlis penyerahan agihan bantuan TBS di Ummah Distribution Center UDC Medan Hamidah di Kuching pada Khamis. Mengulas lanjut, beliau memberitahu TBS telah menerima peningkatan dalam pembayaran zakat daripada orang ramai. Justru ia akan dapat membantu dalam agihan bantuan kepada yang layak. Alhamdulillah kita juga telah dapat menerima peningkatan dalam orang membayar zakat. Orang membayar zakat pun meningkat. Apabila orang membayar zakat meningkat, maka dapatlah kita agih sebanyak mungkin kepada orang-orang yang memerlukan. Sementara itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menemubual beberapa orang penerima yang menzahirkan rasa syukur di atas bantuan tersebut. Perasaan tu Alhamdulillah lah dapat bantuan lah. Menanggapi pusat untuk mencuci buah pinggang tu lah. Saya Roshidah binti Kepol mengucapkan terima kasih kepada Baitul Mal kerana memberi bantuan kepada saya untuk pesakit buah pinggang. Thank you to Baitul Mal untuk beri bantuan untuk kami sambung belajar, dapat nolong kami beli barang untuk belajar. Boleh untuk yang siapa saya tahu boleh mohon Baitul Mal untuk dapat bantu student untuk sambung belajar lah. Ya, Alhamdulillah dapat rezeki bantuan Baitul Mal tu, syukur je. Terima kasihlah sebab beri bantuan duit tu bagi yang golongan yang si berpendapatan tinggi lah. So bagi student-student di luar kami sarankan untuk setidaknya apply lah sebab bukan mudah bang untuk dapat bantuan duit tu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidai Hanan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.